unexplainably taking flight like a satellite. This night, brilliantly simplified. I look at you and my heart takes flight like a satellite. Science I can't describe. Love unexplainably taking flight like a satellite. This night, brilliantly simplified. I look at you and my heart takes flight like a satellite. Equation I design. Is it gravity, your heart and mind? All I know is the stars have aligned. I could count the ways you lit up my life, but I wouldn't try. Your science I can't describe. Love unexplainably taking flight like a satellite. Ask me anything you'd like. I could answer every why. Describe love unexplainably taking flight like a satellite. This night, brilliantly simplified. I look at you and my heart takes flight like a satellite.
can't describe. Love unexplainably taking flight like a satellite. This night really simplified. I look at you and my heart takes flight like a satellite. Always satellite. Yeah, I look at you and my heart takes flight like a satellite. All it takes is you and I. Love's equation of design. Is it gravity? Your heart and mine. All I know is the stars have aligned. I could count the ways you lit up my life, but I wouldn't try. Your science I can't describe. Love unexplainably taking flight like a satellite. Ask me anything you'd like. I could answer every why. Oh, you wake me up like the morning light. Even darkness can't dim your bright eyes. You're the rising sun, the kindest sign that will be alright. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kenapa gelap sangat kamera ni? Dia auto adjustment rupanya. Okey, tak apa. Itu tak berapa penting, nampak mata je pun kan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mami rasa Mami ada satu tempat lagi belum share. Selalu ada je lah benda-benda macam ni kan. Saya kaya dan berjaya. Sekejap ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Semoga malam ini anda semua berada dalam keadaan baik, sihat. Mami suka buat sharing malam-malam sebenarnya. Sekejap Saya tak sukalah kalau tak. Kan dah serot tudung aku. Okey, tak apa.
Baik. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton sama ada sekarang ataupun nanti selepas ini. Tajuk yang Mami pilih malam ni Mami kongsi kerana Mami rasa dia diperlukan. Bukan diperlukan kerana apa, tapi kerana saya melalui pengalaman dalam perkara ini yang perspektifnya Mami jarang lihat ada dikongsi lah. Daripada perspektif yang orang yang menjalankan. Dan biasanya cerita daripada perspektif profesionalnya, ya, dari segi teknikalnya, ya, tapi daripada perspektif seorang pesakit tu kurang lah, ya, kurang Mami nampak. Jadi oleh kerana ada keperluan ni, saya rasa sebab ramai yang bertanya macam mana je buat apa semua macam ni. Soalan-soalan ni timbul. Jadi oleh kerana ada soalan tu, jadi Mami rasa mungkin ada keperluan tu lah, ya. Jadi oleh kerana itu saya telah mengambil keputusan untuk buatlah sharing ni, macam tu, ya. Dan ini isu ni masih fresh lagi, ya. Jadi okey, kita ke slide lah. Okey, sekejap ya. Selalu sibuk nak memodify Mami ni sebenarnya. Sebenarnya dah okey dah, kan? Okay. Okey. Baik, seperti biasa kita mula daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah sadri wa yassir li amri wa la uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okey. Aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, Assalamualaikum. Apa khabar siapa di sana? Jadi sebelum kita teruskan, seperti biasa pengenalan ringkas mengenai diri saya. Okey. Nama saya Jalini binti Alias, ya. Nama manja dia Mami Jalini. Ini nama gelaran yang anak-anak buah Mami panggil lah. Ya. Dan sebabnya asal yang jadi terpanggil macam ni ialah kerana kerana Wan, apa khabar Wan? Alhamdulillah Mami sihat. Okey. Okey, kalau nak dikatakan umur saya tahun ni nanti bulan Jun nanti umur 52 lah. Ya, jadi saya dah memulakan karier tu dah start dapat duit sampingan apa semua tu daripada masa sekolah lagi lah.
Bukan sebab suka berniaga tau, sebab by accident suka tolong orang masa tu. Jadi bila cikgu minta tolong apa semua tu saya buat lah. Dan kemudiannya saya jadi mula-mula tu bila belajar dalam bidang seni bina, lepas tu saya tukar bidang masuk bidang training, lepas tu saya naik pangkat ke pengurusan ya. Jadi tu career yang pelbagai lah kita kata ya. Jadi masa saya belajar, saya belajar seni bina dulu. Lepas tu bila saya kerja, oleh kerana saya guna CAD banyak sebagai komputer, saya pergi belajar komputer pula. Lepas tu information system apa semua tu. Lepas tu bila saya nak buat Bachelor of Science in Information System, bos saya masa tu, saya kerja dekat college masa tu, bos saya tanya, kenapa awak nak buat information system ni, awak nak kerja dalam bidang ni ke? Tak. Habis tu dah nak buat apa? So itu pun boleh jadi salah satu daripada ni lah, saya boleh cerita pasal career ke. Tapi lepas tu saya kata tak. Lepas tu dia kata, dah kenapa nak buat? Dah lepas dah buat advance diploma, nak buat BSc lah, logik lah kan. Lepas tu dia kata, tak semestinya awak boleh buat master. Dia kata master lebih relevan. Okay, so saya pun dengar cakap dia, dan saya buat master in business administration. Ya, lebih relevan kepada saya, dan membawa saya lebih kepada bidang lebih dekat kepada bidang latihan lah, bidang training tu. Jadi saya mula berjinak pun semasa belajar di college tu lah ya. Dan banyak dah lah saya buat latihan, banyak dah saya beri training. Saya jadi freelance trainer, saya buka syarikat saya sendiri ya. Banyaklah pengalaman kat situ, sampai satu masa tu dia terhenti. Dan nanti saya tunjuk kenapa terhenti ya. Jadi slide saya ni saya langkau sikit sebab oleh kerana topik kita hari ni ya. Jadi saya berubah bidang kepada seorang peniaga online. Alhamdulillah Wan. Jadi ni cerita yang rare tau. Ya. Mami jarang cerita pasal ni. Ya, kerana dia bukan nak kata sedih ya, tapi kita kan selalunya kita cerita pasal benda-benda yang positif lah. Ya, jadi bila nak cerita pasal sakit-sakit ni apa semua jarang sikit. Namun begitu, oleh kerana Mami rasa tajuk ni penting. Sebab mungkin ramai orang tak tahu, bukan pasal saya, yang pentingnya bukan pasal saya, tapi ialah pasal topik kita ni, iaitu pasal pesakit, jaga pesakit dan sebagainya. Bila Mami duduk dalam bidang online ni pun, bidang online marketing ni pun, kita jumpa ramai orang yang kurang sihat ya, yang sedang mencari-cari penyelesaian dan sebagainya. Jadi kita cuba bantu dia orang juga ya. Dan salah satu daripada yang berlaku ialah sebenarnya banyak benda yang mungkin kita terlepas pandang atau kita tak tahu dan sebagainya ya. Baiklah, ini yang menjadikan tukar bidang ni inilah ya, iaitu saya kena kanser 2 kali 2012 dengan 2014 ya. Jadi masa kali pertama kena tu saya kemo apa semua, tapi pada masa tu saya belum tukar bidang lagi lah. Jadi bila saya dah sudah kemo apa semua tu, barulah saya kerja balik sebagai peniaga online gitu ya. Dan masa tu ya saya masih train sebab kita ada team kan. Jadi kita latih team kita ya. Jadi itulah ya. Dan apa yang menjadikan ceritanya ialah ni, mula-mula sekali saya adalah pesakit ya. Dan kemudian lepas tu saya bantulah masa arwah atuk saya dulu dijaga, ibu bapa saya yang jaga dia. Tapi saya kiranya saya jadi kumpulan sokongan lah
bantu masa tu. Masa mula-mula, masa dia gagah lagi tu okey, tapi bila dia makin makin kurang sihat tu, maka ibu bapa saya memerlukan sedikit bantuan lah, ya. Dan kemudian lepas tu sekejap je, lepas tu ayah saya pula dia Parkinson, ya. Dan kemudian ibu saya dia vascular dementia. Jadi dan lepas tu lepas tu sekarang lah, ya, macam tu, ya. Baik, jadi oleh kerana saya melalui ini dalam masa antara tahun 2016 sehingga rasa saya lah 2016 sampai tahun lepas, ya. Jadi masa itulah saya berada di dalam kiranya tengah lepas satu, ya. Jadi kita belajar daripada pengalaman, ya. Jadi itu Mami ceritakan tu ialah background dia, kenapa dan macam mana jadinya topik ni saya Mami rasa Mami boleh cakap lah, ya. Jadi kita cakap daripada perspektif dalaman, daripada dalam. Okay, the inside perspektif, kita kata, okay. Jadi yang Mami nak sebutnya daripada perspektif seorang pesakit, daripada perspektif seorang yang menjaga pesakit, daripada seorang yang dan sedikit cadangan-cadangan untuk yang menziarah, ya. Dan perawat juga. Perawat ni siapa yang dia profesional lah, kita kata, kan. Ya, sebab saya pun jumpa ramai jugalah perawat-perawat ni. Okey. So daripada mula-mula sekali perspektif seorang pesakit, ya. Saya paling suka sekali ialah masa saya kanser tu, suami saya kata, you are a patient, so be patient. My husband bahagian dia memang sangat expert. My husband is a very patient man. Tu dia ada tu, dia dah senyum kat saya. Ya. Jadi bila masa bila kita seorang pesakit ni, yang tu yang penting lah, ya. Iaitu akan berlaku banyak perubahan, ya. Masa sihat dan masa sakit ni, Mami bukan cakap pasal demam, sesama ke apa benda gitu, bukan, ya. Tapi apabila kita sakit yang mungkin mengambil masa yang lama untuk pulih, ya, yang perlu melalui berbagai-bagai fasa, ya. Tak semestinya sakit kanser macam saya saja, tapi juga berbagai-bagai sakit yang lain lah, yang memerlukan rawatan berpanjangan, yang kita terpaksa berlaku perubahan. Sebab sebelum saya kanser dulu, saya ada gallstone, batu karang dalam empedu, ya. Dan yang tu pun memerlukan banyak perubahan juga, iaitu saya kena tukar apa saya boleh makan, apa saya tak boleh makan. Dan pada masa tu, oleh kerana batu karang dalam empedu ni dia tak terminal, ya, dia tak membau maut. Jadi kalau saya pergi private, dia memang kata operate lah. Tapi bila saya pergi, saya refer ke hospital kerajaan, dia cakap sebenarnya tak perlu. Maknanya kita boleh kontrol. Jadi saya pula, kalau boleh tak nak operate lah. Sebab saya rasa macam yalah, operation kan, siapa suka, kan. Jadi saya pun ikutlah nasihat nasihat recommendation doktor daripada hospital kerajaan tu. Memang saya refer ke government, dan beberapa kali dia cuba jadualkan juga, tapi tak dapat operate.
Je. Jadi dan itu pun masa tu pun saya dah tapi saya belum menghadkan aktiviti saya lah, masa tu masih lagi freelance trainer. Tapi satunya yang penting ialah kita kumpul maklumat. Ya. Sebab masa tu Mami sakit. Maknanya kita ada batu karang dalam empedu ya masa tu. Dan ada dua perspektif yang berbeza. Ya. Ada dua perspektif yang berbeza masa tu. Jadi perspektif-perspektif ni memang langsung tak sama antara satu sama lain. Okey. Jadi kejap Mami nak cerita ni panjang sikit. Saya pakai saya pakai skrin besar okey. Baik, Mami pakai skrin ni, okey. Jadi kita masa tu memang sebab tak tahu apa-apa kan, dan macam biasa kita selalu dengar cakap doktor. Tapi Mami mula-mula pergi tu hospital yang dekat, hospital private yang lebih dekat dengan rumah. Dekat situ kan masa cakap pasal batu karang dalam empedu ni macam esok nak mati ceritanya. Tapi bila pergi kat government pula macam tak ada apa. Jadi saya dapat cakap dua-duanya pakar, tapi dapat perspektif yang berbeza antara satu sama lain. Jadi pada masa tu saya pun kata tak boleh jadi ni. Saya pun research sendiri. Alhamdulillah mujurlah masa tu dah pun ada internet lah. Tak sama macam sekarang ya, nak boleh dekat handphone apa semua ni, tak ada macam gitulah. Tapi boleh lah kalau daripada komputer tu kita boleh search. Dan kita boleh Alhamdulillah juga syukur bagi saya ialah kerana saya ada kawan-kawan yang doktor dan sebagainya, boleh tanya. Kalau tak ada yang ni memang saya confused, tak tahu nak cakap lah. Confuse yang sehabis-habis confuse lah kalau taknya kan. Sebab memang maklumat tu berbeza. Jadi pada masa tu bila saya baca apa semua ni, barulah saya dapat buat kesimpulan, ya betul memang dia kalau batu karang dalam empedu tu dia sakit daripada masa ke semasa. Kenapa sakit apa semua tu saya cari masa tu lah, Mami cari sendirilah maklumat tu. Ya. Dan barulah kita faham kenapa yang cakap macam ni, kenapa yang cakap macam ni. Tapi memang masa tu kena cari sendiri maklumat tu. Barulah kita dapat lihat daripada perspektif yang berbeza. Dan juga antara maklumat-maklumat tu ada yang macam mana nak cakap, ada yang okey, ada yang tak berapa okey. Ya, yang tak berapa okey tu ialah maknanya dia lebih kepada kan Mami cakap tahayul kan, tak kena juga bukan tahayul lah, tapi dia lebih kepada dengar-dengar cakap orang ya. Macam tu. Ada juga yang tulis dekat internet tu kan, dekat masa tu blog apa semua tu, ada juga yang macam tu. Jadi kita kena berhati-hati sumber dari mana kita dapat maklumat. Maklumat tu penting, tapi maklumat yang penting ialah maklumat yang sahih. Maklumat yang sahih, yang tu yang penting. Okey. Kalau maklumat tak sahih, baik tak payah kan, betul tak? Ya. Jadi maklumat yang sahih, sumber dia ni kita kena verify lah. Verify maknanya kita kena sahkan maklumat tu betul ke tidak. Dan sebab apa Mami kata ini adalah satu perkara yang penting, ialah kerana supaya kita sendiri yang tahu. Kita sendiri yang tahu. Bukan sekadar kita dengar saja apa yang orang cakap dekat kita.
Faham tak maksud mami? Faham lah? Sebab kalau supaya kita tahu apa yang kita perlu buat. Kita tahu apa kita perlu buat. Ya. Supaya kita sendiri kita tahu. Now, bila cakap apa yang kita perlu buat ni, jangan berlebih-lebih pula, ya. Ada mami jumpa orang kan, punyalah takut dia kanser, daging tak boleh makan, tak makan daging. Ikan ni tak boleh, ikan tu tak boleh, tak makan ikan. Sayur ni sejuk. Sayur tu tak bagus. Jadi dah sekarang ni nak makan apa? Ya. Jangan melampau sangat. Okey, jadi itu maklumat tu. Yang tu penting. Okey. Ya, maklumat yang sahih. Maklumat yang sahih. Yang tu penting. Ya, maklumat tak sahih tak payahlah. Okey, ada orang kata tak payahlah nak cari-cari sangat maklumat. Tapi kan dia macam ni tau. Okey. Macam bila cakap dengan macam bila kami dapat tahu bahawa bapa saya masa tu dia Parkinson, kan. Jadi kita tahu masa tu pasal Parkinson ni, kita tahu pasal Parkinson masa yang ialah last stage tu. Kita tahu yang kat situ je. Yang sebelum-sebelum tu kita tak tahu. Jadi memang bila tengok macam tu memang takutlah. Kan. Tapi bila tengok balik video dan masa tu ayah saya pun, dia pun seorang pencari ilmu juga. Ya. Jadi dia suruh saya cari maklumat tu apa semua. Saya siap buat file untuk dia, kan. Jadi saya tunjuk apa yang saya research, apa semua tu kan mami tunjuk. Dan barulah dia macam tenang sikit. Lepas tu daripada apa yang mami tunjuk ni, mami cakap kesimpulan dia, tak perlu banyak buat perubahan sekarang. Cuma kita mungkin perlu prepare, bersedia untuk masa hadapan yang berkemungkinannya agak jauh lagi. Macam tu. Jadi dia pun tak adalah risau sangat. Dia ingat macam minggu depan dia terus dia tak ingat dan sebagainya. Jadi beberapa tahun ya, dia lepas diagnose Parkinson tu, bapa saya masih lagi masa tu jaga arwah atuk apa semua, drive apa semua. Doktor dah cakap tak boleh drive. Ya. Jadi sebab tu maklumat tu penting. Jadi lepas tu kita juga tahu macam mana kita nak kawal apa yang berkemungkinannya akan berlaku dulu. Okey. Masa mami cancer, yang kali pertama tu bila nak kemo, mami tanya direct dengan doktor tu. Tanya dia nanti rambut ni lurus ke tak? Dia kata mungkin lurus sikit lah, tapi tak botak lah. Tak, dia kata. Tapi awak tengok gambar tadi kan. Tak ada barang seorat pun rambut. Lepas tu mami pula yalah, tapi saya jenis dalam research saya, bila mami mula-mula buat research mengenai kanser tu, mami dapat tengok dan jururawat doktor pun saya cakap, dia kata
biasanya orang yang happy, yang ceria, yang positif ni dia mudah nak dapat hasil yang positif lah daripada kemo. Jadi saya pun okey. Dan masa kali kedua tu, oleh kerana masa kali kedua tu dah ada jiwa tebu rezeki apa semua kan, jadi saya punya prasarana saya untuk berinteraksi untuk handle lah sakit tu untuk kali kedua tu memang lebih inilah, saya lebih bersedia lah, lagi pun kali kedua kan, jadi dah lebih bersedia. Tapi yalah, bersedia pun bersedia macam mana kan, bersedia dari segi bukan mentally prepared lah, sebab ingatkan dah sihat kan. Saya pun rasa lebih sihat masa tu. Kita dah nak mulakan fasa hidup kita yang seterusnya ni, nak meniaga lah, nak apalah, tiba-tiba doktor cakap kanser lagi sekali. Jadi dekat situ pun ada adjustment. Dan Mami amat bersyukur pada masa tu bahawanya ada sistem sokongan. Jadi Mami nak bukan langkau lah. Mami nak sebelum tu kita balik tengok sini balik lah. Apa yang bakal berlaku dan apa yang akan membantu kita untuk sihat. Jadi ni dua maklumat ni memang sangat penting lah kan, untuk kita sebagai pesakit dan penjaga juga ya. Kalau kita yang jaga orang sakit, dua maklumat ni sangat penting, maklumat dari sumber-sumber sahih ni. Dan juga kalau awal-awal bila kita tahu, maknanya macam Mami dulu, bila Mami tengok ibu bapa Mami jaga atuk, jaga masa tu yalah, semua dah arwah semua lah. Jadi saya tak payah sebut arwah lah ya, arwah. Okey, masa dia jaga tu saya Mami dah nampak dah dia orang ni dah macam tak berapa cukup kuat. Tapi pada masa tu ibu bapa saya pun dia macam dia tak nak kasih sangat Mami ni tolong dia jaga atuk lah, sebabnya kita pun baru baik baru je lepas kiranya pulih daripada kanser tu, jadi tak 100%. Jadi macam, tapi kita bantu dari segi beri sokongan. Jadi dan macam dengan bapa tu kita bincang apa yang akan berlaku kalau nanti kalau dah sampai stage ni macam mana, sampai stage ni macam mana dan sebagainya tu. Maknanya kita ada rancangan jangka panjang ya, dan sangat penting ya kita ada kumpulan yang menyokong. Sokong ni ada 3 jenis sokongan ya. Pertamanya ialah sokongan profesional, doktor, jururawat, apa semua tu ya. Okey, itu yang profesional. Yang keduanya ialah sokongan sebabnya macam ni. Okey, kalau kita jaga jaga dari segi, sebab sekarang ni dijaga tau, bukan ziarah lah, beza. Jadi bila kita jaga seseorang tu, kita tak boleh jaga dia 24 jam kan, kita kena tidur. Masa kita tidur, kita tak bolehlah jaga siapa-siapa, betul tak kan? Okey, jadi kita kena ada orang yang kita boleh tag ya. Ada orang yang kita boleh tag ya, yang kita boleh bergilir dengan dia, yang boleh beri kita bantuan, boleh beri kita sokongan, macam tu. Okey. Wah, Siza. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baru nampak ni Lin. Okey. Jadi bila cakap pasal orang sakit apa semua ni, memang dia kena ada kita kena
ada kan sistem sokongan, sama ada kawan-kawan ke, ataupun macam Mami kata tadi, sebab kalau macam arwah ayah masa mula-mula tu kita cuba jaga sendirilah, Mami dengan ibu dengan suami, kita cuba jaga sendiri, tapi tak cukup pengetahuan. Jadi penjagaan tu jadi tak berapa sempurna. Lepas tu bila tak berapa banyak benda kita tak tahu. Sebab kita pun tengok orang lain jaga dan sebagainya macam tu, jadi kita pun tak berapa tahulah. Jadi bila masanya yang mula betul-betul nampak, betul-betul tahu adalah kerana pada masa tu memang dah rasa susah nak memang tak terbuat, jadi jagaan ayah masa tu dah jadi sangat tak sempurna. Lepas tu sampai satu masa awak ayah dia masuk ward, dia minor stroke, dan kita nak jaga dia dekat hospital pun kita tak berapa larat. Jadi pada masa tu Mami dah sebelum tu lagi Mami dah mula cari bantuan yang lebih profesional, dalam bentuk profesional jururawat yang datang ke rumah. Jadi bila ada yang ni alhamdulillah. Dan sebab lepas pada tu kan bila siapa pun tahu kan, bila stroke kan maknanya dia kena ambil susu tu tiap-tiap 4 jam, ya. So jadi kira lah 4 jam kan. Sebab itu aja yang dia boleh minum pada masa tu. Jadi oleh kerana dan masa kat hospital, sebab saya pun kita ni bukanlah orang yang gagah perkasa, cakap macam tu lah, ya. Jadi bila ada jururawat apa semua ni yang membantu, kita nampak, kita belajar daripada dia pula, maklumat macam mana cara dia jaga. Jadi bila nampak yang tu, kita pun jadi pandailah sikit. Sebelum tu tak pandai. Tak pandai macam mana nak salin pampersnya kan, cara dia, teknik dia, rupanya kena bagi mengiring, lepas tu sebelum tu tak tahu. Jadi bila tengok dia buat, rupanya boleh buat macam ni, lepas tu cara macam mana nak angkat dan sebagainya. Jadi bila kita belajar cara kaedah-kaedah ni semua, kadang-kadang ialah macam Mami selalu cakap kan, benda yang paling bahaya ialah benda yang kita tak tahu. Yang bahayanya ialah kita tak tahu benda tu. Kalau kita tahu, kita tak tahu, kita boleh cari maklumat tu bila kita perlu. Tapi kalau kita tak tahu, yang kita tak tahu memang tak tercari dah. Tapi bila kita research, bila kita perhati, bila kita tengok, okey. Jadi alhamdulillah, ya, masa tu faham, dan doktor pun pesan, ya, maknanya kena tak boleh, bila orang ni bedridden, kita kena selalu ubah kedudukan dia, kena bagi dia mengiring tiap-tiap berapa jam, lepas tu kena ngiring alik sana, sebelah sana, cakap Terengganu pula, ya, semua ni, dan semua tu memerlukan tulang pekerat lah. Ya, jadi saya amat bersyukur kami dalam keluarga kita buat sebaik yang mungkin dengan bantuan, dan ramailah, ya, penjaga-penjaga. Masa arwah ayah dulu seboleh-bolehnya lelaki, tapi oleh kerana tak cukup ramai, lelakinya kadang-kadang perempuan juga yang jaga ayah, ya. Dan cara jagaan mereka semua tu alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, Mami memang sangat-sangat appreciate sampai sekarang Mami ingat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Muhammad Khairul Anwar. Allah. Okey. Terima kasih banyak, ya. Okey, terima kasih. Jadi sebabnya, okey, bila kita cakap pasal ni Mami, tujuan saya ni, saya memang nak cerita pasal orang sakit ni. Okey, jadi bila kita jaga, bila kita yang sakit, kita ambil inisiatif.
Kita ambil inisiatif untuk kita ambil tahu, dan kita kena faham juga penjaga kita ni. Kadang-kadang bila kita betul Mami cakap tadi, bila kita yang sakit, okey, kita kena sabar. Okey, Mami dulu masa mula-mula dulu kan, Mami kemo tak teruk tau. Kalau nak bandingkan dengan orang lain lah, ya. Tapi dia ada masa dia tu kan, dia memang sakit sangat rasa. Dan bila masa sakit tu kan, sebab kita tak biasa rasa sakit macam tu, dia sakit yang tak boleh dibuat apa-apa. Pada masa tu tak tahu nak buat macam mana kan. Jadi lepas tu kan, kalau sebelum ni kan kita aktif, jadi masa tu tak aktif, memang rasa tension sangat. Jadi bila tension, lepas perasaan kepada siapa? Kepada orang yang sayang kita, yang duk jaga kita. Tak adil lah macam tu kan. Jadi kita sebagai pesakit pun kita kena bertimbang rasa juga. Dan bila anda seorang penjaga, you kena faham perasaan pesakit. Dia kena ada both sides lah, ya. Mami amat bersyukur yang bila Mami cakap pasal kumpulan sokongan ni, sebab masa mula-mula Mami kena kanser dulu, Mami akan ingat sampai bila-bila. Iaitu masa tu ialah kita orang pun baru je kahwin 2 tahun. Jadi kami berdua. Berdua-duaan. Jadi bila pergi hospital, doktor terus masuk emergency, terus operate. Jadi suami saya seorang je ada. Namun alhamdulillah, ada sepupu-sepupu apa semua yang dekat, dan dia orang datang. My mother lah yang call apa semua, bagi tahu. Kami cakap dengan ibu je. Ibu pun macam tak tahulah perasaan dia macam mana, seorang ibu kan. Terkejut sebab terus operate, masuk slot emergency. Masa tu lah, masa saya kanser tu, ovarian carcinoma, kalau siapa nak tahulah, ya. Dan masa tu Mami masa tu memang saya terkejut. Lepas tu saya masuk ward sekejap je, lepas tu terus kena bius kan. Tapi my husband, dia duduk dekat luar dan dia seorang sampai sepupu saya datang lah. Dan masa tu bila sepupu saya datang tu, barulah dia pun dia nak call keluarga dia. Dan masa tu dia memang ada emosi lah bila dia call keluarga dia, minta doakan Mami tu. Saya tak tahu apa-apa. Dah kena bius, duduk kat dalam dewan bedah tu kan. Ini yang dikatakan kumpulan sokongan ni sangat penting. Kita kena ada. Jadi benda ni dia tak boleh masa tu baru nak ada. Sebab tu kita kena ada silaturahim yang baik. Kita kena jaga. Kena sahabat-sahabat apa semua, ya. Kena ada. Sebab bila berlaku perkara-perkara macam ini, kita memerlukan sokongan mereka. Ya. Jadi kalau tak, suami saya seorang-seorang je masa tu. Dah lah dia keluarga dia semua jauh di Pakistan sana. Lepas tu dia seorang, dia tak tahu isteri dia macam mana apa semua. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Mah, Kak Bakir, apa semua yang saudara mara saya lain dan rakan-rakan saya yang beri sokongan pada masa itu. Dan apa yang tolong tenangkan suami saya, terima kasih banyak. Saya akan ingat sampai bila-bila lah. Saya tak boleh ada bersama dia pada masa tu kan. Dan bila lepas tu, walaupun dah lepas, tapi macam ibu memang dia nak datang. Dia dah balik Terengganu. Mami masa tu dekat Shah Alam lagi. Dia berangkut semua sekali datang duduk dengan Mami. Lepas tu Mami cakap tak payahlah, tak apalah, sudah operate-nya pun. Kan kita kata tak apa. Lepas tu dia tak nak datang juga. Lepas tu dia pun cakap satu benda, dia cakap dengan Mami, dia kata tak boleh biarkan suami saya seorang-seorang menanggung kiranya beban tu lah, menanggung pressure tu, stress
Bukan masalahnya bukan menanggung saya. Yang tu alhamdulillah okey lah masa tu. Tapi bukan masalah tanggung dari segi wang ringgit, tapi menanggung tanggungjawab tu. Dia pun cakap mentang-mentang lah kita dah bagi anak kita kat dia, kita biarkan dia. Tak boleh lah macam tu. Jadi itu peranan keluarga. Dan dia kata tak boleh lah, dia kata biar dia seorang-seorang stres apa semua. Walaupun sebenarnya suami saya pula macam tu, kenapa tak percaya kat saya ke? Ingat saya tak boleh jaga ke? Aku pula jadi referee. Ya, tapi akhirnya dia pun faham lah. Kan, cuma ada sikit-sikit lah macam itu tu, tapi tu biasalah. Tapi bila dan pada masa tu juga hubungan, sebab kan masa tu kita orang pun baru kahwin, jadi masa tu hubungan ibu bapa saya dengan suami saya jadi erat, sebab dia tengok macam mana suami saya jaga anak dia orang. Dan dari segi penjaga kan, bahagian tu memang tip top. Kan mami botak kan, semua kan tak ada rambut kan, lepas tu kulit jadi gelap. Kalau you tengok gambar tadi kan, kulit kan jadi gelap lah, gelap daripada biasa. Mami masuk tengok kadang-kadang kan bila pagi-pagi tu kita lali-lali masuk bilik air, terkejut tengok cermin. Terkejut tengok muka sendiri. Terkejut tengok muka sendiri tu, terkejut sampai macam gitu. Bukan terkejut sikit-sikit. Dan sebabnya ialah kerana muka Mami tak biasa tengok muka saya macam tu. Tapi bila dia buka mata, dia tengok Mami je, dia terus cakap. Dia terus puji. Dia terus cakap cantik. Dia cakap kulit halus. Dia cakap cantik. Dia cakap comel macam baby hari-hari. Tiap-tiap kali dia tengok, dia sentiasa puji. Dengan kita tak payah cakap apa-apa. Sebab Mami kan bila kita duduk kepala, kita shampoo kan, kita mandi apa semua, lepas tu tangga berketul-ketul, perasaan dia lain tau. Jadi benda-benda ni kita nampak sebagai macam tak penting lah benda tu, dia tak membawa maut. Tapi ingat satu benda, bahawa emosi tu, emosi seorang pesakit itu boleh memberi kesan kepada kesembuhan dia. Jadi that's why apabila kita menjadi penjaga, kita kena jaga bahagian ni. Dan masa dengan bapa, dia Parkinson kan, jadi sampai satu tahap tu dia dah keliru. Dia keliru masa. Dia ingat oleh kerana rumah ni lama dah, kita orang duduk rumah ni masa Mami kecil, sekolah rendah, dan kemudian lepas dia balik daripada pencen, dia tak ingat dah dia pencen. Jadi tiap-tiap kali kita kena bagi tahu balik, kita kena terangkan semula apa semua. Jadi kita kena faham dia tu berada kat mana. Dan macam ibu pula, bila dia demensia tu, dia macam ada perkataan-perkataan yang dia lupa. Jadi makin lama dia jadi makin pendiam. Sebab dia nak sebut perkataan tu kadang-kadang tak dapat. Jadi kita kena perhati, kena baca apa keinginan dia yang sebenarnya. Sebab biasanya bila kita jadi penjaga, kita primary caregiver, kepada ahli keluarga yang terdekat lah, ibu bapa, adik-beradik, apa semua, orang yang memang tak jauh dari kita. Jadi perasaan dia tu penting. Dan ini Mami memang tengok ada tu yang saya taklah sarankan dia, ini mengikut keperluan lah. Macam Mami, bila Mami oleh kerana kerja saya, jadi bila masa Mami kanser dan kemo tu, saya memang terus cakap dekat semua training provider apa semua yang biasa panggil tu, yang saya tak boleh ambil job lah, ya kan. Sebab kan kita sekejap kemo, kadang-kadang ada hari okey, ada hari tak okey. Hari tak okey tu memang tersadai je, kena makan painkiller pun tak memadai, ya. Jadi yang tu,
Dan apa yang ni mami nak sentuh lah pasal yang menziarah ni. Alhamdulillah, apa dalam kumpulan mami ni, kebanyakannya, majoritinya, hampir semuanya memang apa, mereka faham macam mana sebabnya dah mengalami sebelum ni dengan rakan-rakan yang lain. Kita dah kehilangan sebelum mami tu dah ada dah yang kanser, dah ada dah yang meninggal apa semua kan. Jadi kita dah lihat perkara ni berlaku. Jadi pertamanya ni bukan datang bertandang raya apa semua okey, ni nak ziarah orang sakit. Jadi bila kita nak menziarah orang sakit, okey, tanya dulu. Find out. Okey ke tak you datang? Sebab kalau kita nak menziarah ni, tujuan dia ialah untuk membantu, untuk bagi. Jangan sampai tak datang-datang pula. Tengok masa yang sesuai apa semua. Jadi biasanya dia tanya ibu, dan kalau dia tanya mami sendiri pun, masa mami sakit lah, mami akan cakap. Dan macam masa dengan arwah ayah dan ibu pun sama. Ada masanya yang kita susah nak layan tetamu. Ada masanya. Jadi kalau dan jadi maknanya kalau kita menziarah tu biar sensitif dengan keadaan. Tengok apa yang dia perlu, apa yang tak perlu. Kadang-kadang mami ada hari macam kalau masa kemo tu, ni tak semua orang tak sama je, sebab tu kena tanya pattern dia macam mana. Okey, ada orang dia kata dia tak ada sakit apa-apa, tapi mami memang kalau masuk hari pertama tu memang aktif lah, agak-agak perkasa pergi jalan-jalan pun boleh. Sebab apa? Sebab salah satu daripada obat bersama dengan kemo tu yang nak memastikan reaksi kepada kemo tu tak begitu teruk. Maknanya tak muntah apa semua sampai tak boleh nak tahan apa semua tu kan, yang tu tak ada. Jadi nak mengelakkan itu, dia bagi steroid. Jadi apa yang jadi mami kadang-kadang sampai pukul 3 pagi memang tak ngantuk. Masalahnya kadang-kadang kan pukul 3 pagi kat 5 pagi lapar. Jadi itulah maknanya bila sakit tu kena ada humor. Kita kena lihat, kena tengok orang tu. Tengok kenapa kita dating pula dah. Okey, kita kena ingat kenapa kita menziarah. Kita menziarah kerana kita nak beri sokongan kepada pesakit kan. Jadi kalau kita pergi situ, lepas tu kita cerita, saudara saya yang dulu tu dah meninggal dah, dia tengah sakit tu, sakit yang sama. Lepas tu awak cakap dengan dia pasal orang mati. Jadi dan okey, jangan ingat hanya kerana dia sakit dia dah jadi pekak. Okey, hanya kerana dia sakit, dia tak tiba-tiba je jadi baby yang tak faham apa-apa, tak. Okey, dia masih diri dia. Kalau you cakap dengan orang yang dekat dengan dia, dia duduk kat sini, awak cakap dengan orang depan ni macam dia tak ada, apa perasaan dia? Jadi perkara-perkara macam ni jaga Dan bukan sahaja ni, tapi perawat pun sama. Okey, your patient is a human being. Dia seorang manusia. Jadi dia ada kat situ, cakap dengan dia. Jangan duduk itu kononnya menziarah orang sakit, lepas tu borak sama sendiri. Kalau nak borak sama sendiri, borak kat lain. Okey.
Nah, apa yang saya sangat appreciate keluarga saya, okay, bila kita jaga pesakit sebagai penjaga, mereka bukan saja tanya pasal orang yang kita jaga, tapi dia tanya pasal kita. Saya sangat-sangat menghargai yang tu. Sebab, dan kita, kalau misal kata anda primary caregiver, okay, jaga diri sendiri juga. Kalau kita yang jaga keluarga kita yang sakit tadi, kita yang utama yang bertanggungjawab, kita kena sihat. Kalau kita pun terlantar sakit, macam mana pula? Jadi ini penting kena jaga. Tapi kita kena bersedia lah. Sebab macam-macam mana sekalipun, bukan salah orang yang kita jaga tu. Jadi jangan sampai kita menyalahkan orang sakit, ya. Jangan sampai berlaku macam tu lah. Ya. Jadi ini memang kita kena jaga dan kita kena datang seboleh-bolehnya. Namun begitu realistik, ya. Macam Mami dulu sampai satu masa dengan ayah tu, dia dia memang dia tak perasan mungkin dia jaga pun, masa jaga dia masa tidur dia dah berubah kan. Sebab yalah, bila stroke tu kan tiap-tiap 4 jam kena bagi susu, jadi dia jaga. Jadi jadi kadang-kadang sebelum tu memang ingat okey tak apa, kita ada penjaga siang, malam menjaga. Tapi kadang-kadang kan kita tertidur, sebab siang kita tak tidur pun, bukannya kita tidur siang hari lepas tu kita jaga malam, bukan. Jadi kadang-kadang macam dia tak ingat yang maknanya kita kena tengok keadaan. Jadi dan kalau perlu, sebab tu masa alhamdulillah masa dengan arwah ayah dulu, memang Mami ambil penjaga tu siang dan malam 24 jam. Bukan dia orang jaga sepenuhnya, ya, tapi nak bantu, nak memerhati. Sebab kita kadang kita duduk kat dapur, kadang kita buat kerja, masa tu kadang kena keluar beli barang apa, ya. Dan rancangan jangka panjang ni ialah dari segi perbelanjaan, ya, kos, ya, nak menjaga tu, dia kos dia bukan kos obat je, ya. Kalau misal kata bedridden, pampers dia ada kos. Dan dia bukan ada pampers je, dia ada pampers, dia kena ada bedak dia, sebab dia orang boleh kena ruam, ya. Dan kita tak boleh biarkan patient ni dan mungkin perlu wheelchair, mungkin perlu peralatan lain, mungkin perlu stocking yang bantu peredaran darah tu, ya. Jadi ada macam-macam benda. Mungkin perlu alas tilam untuk orang yang terbaring lama ni, dia ada alas tilam dia yang khas tu, yang macam ada udara kat dalam, ya, tak tahu panggil apa, ya. Jadi bila ada benda-benda ni, dia memudahkan, memberi kelegaan, dan benda-benda ni semua pakai duit lah. Alhamdulillah, Mami sangat-sangat bersyukur bahawa perancangan keuangan ibu saya bersama dengan ayah lah. Dan tentunya daripada awal tu, daripada mula sebelum Mami ada lagi, mereka ada tabiat menyimpan. Jadi saya nak pesan kepada semua orang yang dengar ni, adalah tabiat menyimpan. Ya. Sebab orang selalu fikir bahawa okey, masa tua ni pencen, bersara, relax, tanam pokok bunga ke apalah, hobi dia lah, apa semua macam tu kan, beribadat apa semua. Tapi kena ingat, ada kemungkinan kita memerlukan banyak bantuan. Jadi Mami boleh beri jagaan yang sebaik yang mungkin kepada ibu dan bapa, kerana mereka dah rancang daripada awal. Mereka dah rancang daripada awal. Sebab belanja dia tu, bila kita nak jaga dengan sebaik-baiknya tu,
memerlukan bajet jugalah. Dia ada komponen keuangan dia tu yang sangat penting. Dan masa mami sendiri sakit, bantuan daripada kawan-kawan ni, dia orang kumpul dan bagi sumbangan apa semua tu, mami akan ingat sampai akhirat lah. Sebab dia membantu. Walaupun oleh kerana ibu ni dia tabiat menyimpan, jadi macam-macam mana pun anak dia mesti kena simpan juga. Mesti kena simpan juga. Kalau tak, dia tak boleh tidur malam, kata anak dia tak ada simpanan. Jadi bila sakit tu adalah duit simpanan, ada ASB, ada semua. Jadi itu kita kena jaga, dan kita kena pastikan kita ada. Kalau ni daripada awal, jangan tunggu sakit lah. Tunggu sakit dah terlewat. Okey, sebab benda tu adalah penjagaan berterusan. Bila mami cakap mami ambil private nurse apa semua tu, dia bukan datang, itu bukan sukarelawan. Mami bawa ayah pergi hospital, panggil private ambulance. Untuk untuk rawatan dia ada tengok tiap-tiap berapa bulan sekali memang kena bawa pergi apa semua tu kan. Jadi itu semua adalah kos. Jadi sebab tu kita kena rancang kewangan. Kena rancang supaya benda tu boleh diadakan. Macam itulah. Jadi ukur baju di badan sendirilah. Macam ada orang dia dari segi bantuan tu kita boleh belajar je, kita boleh guna ahli keluarga, siapa yang adik-beradik ramai ataupun ada saudara mara yang boleh bantu sekali. Itu mengikut kebolehan dan kemampuan kita lah. Masa luarnya ada ke tak, apa semua macam tu lah. Okey. Ingat kenapa kita datang tadi tu penting. Kalau kita datang nak menziarah pesakit, ziarahlah pesakit. Namun begitu, ingatlah juga kepada penjaga-penjaga dan sebagainya. Mami memang pada masa tu, bila mami sendiri sakit, masa tu kita tahu siapa sebenarnya kawan-kawan kita. Yang saudara mara, alhamdulillah, mereka semuanya membantu, mereka semuanya menyokong, yang jauh mendoakan, tapi semuanya bertanya khabar, jadi itu memang sangat-sangat saya appreciate lah. Okey. Dan okey, sekarang ni dah pukul 10 dah. Okey. Jadi perawat pula, sebab perawat ni dia sama ada dia doktor ke, dia nurse ke, apa semua je, mami nak cakapnya gini je lah. Sebab mami jumpa ramai, yang private nurse pun ramai. Ada yang okey tu, memang kami simpan lama lah sampai dia dapat kerja lain ke, dia posting ke tempat lain ke. Tapi ada yang tak berapa lah. Jadi satunya bila kita jaga pesakit, penting ni, maknanya kita lihat dia tu sebagai pesakit, bukan sebagai kerja. Yang tu sangat penting. Bila kita lihat benda tu sebagai objek, jadi kita akan buat benda-benda seolah-olah dia macam dia tak dengar. Jadi yang stay bersama dengan mami lama adalah mereka yang memang mami sangat appreciate, kerana mereka ni betul-betul buat macam memahami pesakit tu. Dia tak macam dan teliti dalam penjagaan dia, gitu. Jadi alhamdulillah lah, sangat-sangat mami appreciate perawat yang macam tu. Dan you all semua memang betul kan, kalau macam nurse apa semua ni, dia sentiasanya dia tengok orang sakit, jadi kadang-kadang lama-lama tu dia agak sukar.
nak lihat dia tu sebagai individu yang berbeza. Terutama sekali macam kalau macam ibu dulu masa di akhir hayat dia tu, dia dah tak banyak bercakap. Dia cakap pun pendek-pendek macam tu kan. Jadi kitalah yang kena banyak bercakap dengan dia. Sebagai perawat itu pentinglah, dan sentiasanya apa keperluan lah. Ya. Okey, jadi okey, Mami tak ada sebut produk apa-apa. Sebabnya saya nak cakap pasal ni dengan dengan serius, kerana ini keperluan yang utama. Lepas tu keperluan yang lainnya, macam masa Mami sakit dulu, apa yang kan Mami cakap tadi, bila kita sebagai pesakit kita nak kita bersabar. Okey, nak sabar ni ada teknik juga. Kamu boleh kata sabarlah. Macam mana nak bersabar? Ya. Yang tu Mami memang sangat-sangat bersyukur yang Mami jumpa dengan kumpulan niaga Smart Tycoon Group Millionaire Academy, dan Sifu Siti Atikah, dan mentor-mentor dia yang mengajar, ya, bukan sahaja cara niaga tu teknik. Okey, teknik tu banyak boleh belajar, dekat tempat-tempat lain pun boleh belajar. Tapi kita belajar jiwa tebur rezeki tu memang sangat-sangat membantu dari segi amalan dia. Ya. Dan okey, Mami, ya, sebagai pesakit, ya, kanser, ya, lepas Mami tahu pasal berita doktor cakap yang saya ni kena kanser maka dah naik. Lepas tu Mami pergi, masa tu dah dijadualkan pergi ke program jiwa tebur rezeki. Masa tu dipanggil Minda Magnet Rezeki, ya. Dan di sana kenapa jam ke Mami punya ni, ya? Dan di program ni, dekat penghujung program tu dia buat khas. Ya, orang lain kata okey, orang lain dah boleh balik. Dan siapa yang ada masalah, ada isu kesihatan, ya, dia kumpulkan dan dia ajar macam mana guna apa yang kita belajar tu khas untuk jaga kesihatan. Dan dia macam ni, ya. Mami balik tu daripada situ, bukan balik rumah lah, ya, malam, sebab program tu habis lewat kan, jadi tak nak drive malam, jadi tidur lagi satu malam, esoknya balik. Okey, masa sampai Mami turun lepas belajar tu, sebab dia ajar praktikal terus buat kan, Mami turun kat parking tu dah muntah. Lepas tu Mami, ni saya cerita je, wallahualam, ya, sebab saya seorang je, jadi dia tak ada perbandingan lah, ya. Lepas tu Mami balik ke bilik, Mami tidur. Esok pagi bangun tu kan, muntah lagi. Dan muntah tu dia keluar macam pasir-pasir warna hitam macam tu, ya. Muntah dan toilet bowl saya tak simpan lah. Jangan cakap pelik-pelik. Siapa simpan muntah? Sabar je. Okey, lepas tu dan lepas pada tu, daripada masa itu memang rasa ringan lah. Dan Mami tak sebut apa-apa pada masa tu. Mami cuma rasa yang okey, memang betul lah yang ni membantu. Mami rasa, ya. Jadi apa yang dia ajar, apa yang apa kita buat, apa semua tu, banyaklah teknik-teknik dia, ya, yang digunakan tu, dan dikaitkan dengan kesihatan. Perkara yang sama sebelum tu dia terangkan macam mana nak kaitkan dengan perniagaan, tapi kita nak kait dengan kesihatan. Dan alhamdulillah, ya, diamalkan sampai sekarang dan memang sangat-sangat membantulah. Ya. Dan itu daripada segi pesakit dan
penjaga tadi, juga mami memang sangat bersyukur sebab kan kita ada produk-produk macam BBSM, ya, arwah bapa, arwah ibu semua. Memang BBSN sentiasa ada lah. Mami dulu pun BBSN sentiasa ada. Dan dia memang ada perbezaan dia masa guna dan tak guna. Untuk mami saya boleh rasa sendiri beza dia. Dan BBSN dia sampai satu masa dia punya gelombang tu dia akan makin kurang. Dan lepas tu kena ganti barulah. Jadi saya tahu bila dia dah tawar, ada kesan. Sebab tu tahu. Kalau tak ada kesan, tak ada beza, tak tahulah. Tapi dari masa ke semasa, macam lepas tahun setengah ke dekat 2 tahun kadang-kadang, sebab kita boleh recharge apa semua kan. Jadi ada punah tu kadang-kadang mami pun tak perasan. Lepas tu kan mami pun cakap, ni kumpulan sokongan ni. Mami pun cakap dengan bonda Pozimah, bonda tak tahu kenapa lah sekarang ni asyik demam je. Lepas tu bonda kata, BBSN kau lama mana dah? Lepas tu dia pun, kena gantilah. Lah, ingat pakai bateri ke? Tak, bonda cakap lembut. Mami yang cakap macam tu. Jadi kadang-kadang kita perlu orang mengingatkan lah. Jadi jadi bila mami pakai tu memang ni. Dan untuk ibu, untuk bapa apa semua kan, untuk ruam-ruam dia apa semua tu memang selalu amalkan sapu Bio Ever, ya. Ubat yang gel dan sebagainya yang bedak dia yang khas tu kan, untuk pastikan kering apa semua tu, yang tu kita guna juga. Tapi memang terutama sekali kalau ubat doktor bagi memang kita gunalah. Dan tapi Bio Ever tu mami memang selalu gunakan. Lepas tu kan kalau macam bapa dulu dia bila kita selalu mandi lap, dia tak sama kan dengan pergi mandi dekat bilik air, kita gonyoh elok-elok apa semua, kita sponge kan elok-elok kan, gonyoh macam kain pula tak kan. Ya, maknanya tak samalah tanggal dakinya. Jadi kadang-kadang macam tu, terutama sekali kat bahagian kaki apa semua tu kan, dia banyak kulit mati kan. Jadi apa mami selalu buat ialah kita mami pakai lotion, BB lotion tu. Bila letak lotion tu, nanti lembut semua kulit-kulit mati tu yang hitam-hitam tu apa semua tu. Lepas tu senang boleh ditanggalkan. Dia akan tanggal sendirilah bila kita lap, macam tu. Jadi ni semua ni produk-produk bersama membantu. Tapi dia membantu, ya, ni suplemen, dia bukan mengganti, ya. Doktor kan, kalau GP pun kan 6 tahun dia belajar, lama pada orang dah. Lepas tu dia praktikal lagi. Lepas tu dia pergi belajar pula kalau dia nak jadi doktor pakar. Lepas tu kan senang-senang je. Takkanlah senang dia dalam masa bertahun-tahun tu dia tak tahu apa-apa, mustahil. Jadi kita appreciate ilmu dia tu dan kita dengar nasihat dia. Ya, kalau kita nak sihat. Dan kalau kita nak ikhtiar cara lain tu, buatlah juga. Mami memang minum Mincafe, sebab dalam Mincafe ada garam buluh. Mami memang amalkan, mami memang ganti garam tu dengan garam buluh. Ya. Mami memang sebab mami menyampah sangat tengok muka aku yang gelap tu, jadi mami ambil BB Plus. Sekarang ni BB Plus Glow lah. BB Glow, ya. Mami cancer, mami ambil collagen je. Yang tu dia bercampur dengan yang spiritual jugalah. Jangan main tam je. Lepas tu kita kena ni pun kena ada rancangan jugalah, rancangan untuk sihat. Ya. Dan macam bila mami lepas
last kali yang mami jaga ialah ibu. Bila lepas ibu meninggal, saya terus jatuh sakit. Sebabnya sebelum tu mungkin saya tak benarkan diri saya berfikir mengenai sakit. Jadi lepas pada tu dia macam balas dendam lah bila mami let go kan. Mula-mula kerja tidur je. Ni kena faham juga ya. Sebab kalau kita caregiver untuk masa yang jaga masa yang lama, lepas pada tu memang kita ada kemungkinannya kita jadi macam tak tentu arah sikit lah. Ya, sebab kita kena mulakan arah baru. Ya, jadi masa tu juga penting ada kumpulan sokongan. Jadi kita daripada awal kita lihat tu dan kita redha. Ya, kat sini penting ya, hubungan dengan pencipta sangat penting. Ya, dan hubungan dengan orang, jangan terlampau isolated, terlampau menyendiri sehingga dah tak campur orang, dah tak berhubung dengan siapa-siapa, tak boleh ya. Ya, kita kena jadinkan juga silaturahim. Jadi itu sangat penting juga. Okey. Jadi sekarang time pun dah berapa ni ya? Okey. Dah 10.16. Okey. Jadi produk-produk yang mami gunakan itu yang utamalah mami sebut tadi, dan dah tentunya pakai shampoo, pakai sabun Marine Essence ya, memang dia mandi ke mandi lap ke memang pakai sabun hijau. Kenapa? Kerana sabun hijau tu antibakteria. Antibakteria yang lebih baik daripada kebanyakan sabun biasalah. Dan mami Bioever tu mami seludup, suami saya seludup masuk dalam wad. Jadi masa lepas saya operate tu saya dah sapu Bioever. Bioever ni kalau kita sapu, kalau kita kena operate kat perut, kita sapu kat sini pun dia masuk juga kesan dia, alhamdulillah. Jadi kalau nak tahu kisah-kisah pasal Bioever apa semua tu nantilah kita cerita kemudian. Kali ni mami nak sebut yang utamanya ialah pasal menjaga orang sakit. Okey. Jadi bergantung kepada sakit apalah. Kan? Dan bila pesakit kita yang sihat, dia yang sakit. Jadi dah tentu kita beri keutamaan kepada yang sakit. Ya, sebab dia sakit. Senang je lah kan. Cakap ni punya macam tak logik je kan saya cakap ni. Tapi tak, dia macam ni. Keinginan siapa yang lebih utama? Keinginan orang sakit ke keinginan orang sihat? Keinginan orang sakit lah. Ya, jadi orang sakit tu nak macam ni. Sebab mami dengan ibu, okey, dengan bapa pun benda yang kita tak boleh ikut je lah, kita tak ikut. Sebab bapa kan kadang-kadang dia tak ingat, kadang-kadang dia bangun pagi dia ingat dia kena pergi meeting apa semua tu. Jadi perkara macam tu berlaku. Jadi kita kena duduk dan kita kena terangkan. Terang berkali-kali mami terang. Ya, kalau arwah bapa lah. Kalau dengan ibu dia tak sampai that stage. Ibu dia dia masih faham, dia masih tahu. Jadi bercerita dengan dia lah. Tapi kita ni bila masa PKP tu macam mami keluar jugalah beli barang apa semua kan. Tapi lebih banyaknya orang hantar. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Ma. Terima kasih semua yang membantu hantarkan barang, belikan barang apa semua ya. Sebab masa tu teknologi delivery masa awal-awal tu lah pun tak berapa ni sangat. Tempat nak menjual pun tak banyak. Tapi alhamdulillah, bila kita ada sistem sokongan tu, bila kita ada sistem sokongan ni, sistem juga ya. Bila kita ada sistem sokongan ni, jadi mudahlah. Dan sama juga pada masa tu bila ada HBC apa semua, Sifu dia tak tengok budak ni dah tak aktif niaga, malah nak layan, tak ada.
Ya, masih lagi masa pergi tu ditanya khabar, masih lagi diingatkan mengenai ilmu-ilmu yang mami dah belajar, sebab kita dah rasa jauh sikit kan, sebab tak aktif dah kan. Lebih fokus kepada jaga ibu bapa masa tu. Jadi dia ingatkan balik ya, dan memang beri kelegaan lah. Jadi itu istimewanya berada di dalam jamaah STG Millennium Academy. Sebab dia bukan sekadar berniaga semata-mata. Ya, dia ukhuwah tu. Dan masa mami nak keluar daripada nak menjadi sihat fizikal dan mental tu, sebab mami memang sentiasa percaya dia memula daripada sihat mental. Ya, minda kita sihat, jiwa kita sihat, insya-Allah badan kita boleh lebih mudah untuk sihat. Jadi masa tu pun banyak dibantu juga oleh Tin oleh Bonda Pozima, Mama Marini, ya, melalui kita ada kaunselor, kita ada title doktor, yang tiap-tiap minggu jumpa, ya, boleh book private punya session, ya, untuk kalau memerlukan, ya. Jadi ni sokongan yang sangat memberi makna, dan sampai sekarang pun mami macam ada kelas ngaji dan baca Yasin tiap-tiap hari tau, daily sampai sekarang, ya. Dan itu memberi sokongan, memberi sokongan, memberi support, mengobat jiwa. Ya, menjaga hubungan kita dengan pencipta. Alhamdulillah, ya. Jadi rezeki tu dia tak putus. Dan oleh kerana masa sebelum perkara ni semua jadi, mami dah bina tim. Jadi walaupun tak sebanyak sebelumnya, tapi saya tetap ada income. Tetap ada pendapatan kerana jalankan sistem. Jadi lepas ni kita nak cakap pasal sistem perniagaan. Ya, kalau kita jalankan satu sistem perniagaan, ya, sistem tu tak kira bisnes apa, multi level ke tak multi level ke, sistem bisnes tu dia sampai satu masa dia kena boleh berjalan sendiri. Sebab apa? Kita tidak menongkat langit. Ya, kalau kita kata perniagaan kita ni adalah satu perniagaan yang boleh diwariskan ke generasi yang seterusnya, maka sistem tu perlulah boleh berdiri sendiri tanpa kita. Akhirnya masa awal ni memanglah memerlukan kita. Ya, tak kira lah you buka kedai ke, bisnes ke, you kontraktor ke, you engineer ke, you jual barang ke, you peniaga ke, you doktor ke, kan? Sampai satu masa you kena boleh keluarkan diri you daripada sistem tu, dan sistem tu masih jalan. Ya, jadi macam tadi juga masa pesakit kan, mami bina satu sistem, dan sistem tu kalau kadang-kadang mami kena keluarkan diri mami, nak pergi meeting ke, nak pergi pasar ke, ya, sistem tu masih boleh jalan, sistem penjagaan tu. Macam tu, tak boleh mungkin, ya, itu perumpamaan dia lah. Jadi sistem tu masih boleh berjalan. Ya, dan bila kita cakap pasal sistem bisnes, dia kena macam tu lah, dia kena akhirnya dia kena boleh berjalan tanpa kita. Ya, dan bila kita buat benda-benda macam ni kan, sebab tu mami nak cakap pasal masa ni, sebab masa ni ada macam-macam jenis masa yang sebenarnya kita terlepas. Ya,
Kita bukan, masa ni bukan sahaja kita boleh susun, jadualkan, uruskan, ya, tapi kita boleh cipta masa, kita boleh cari masa yang tercicir, ya, kita boleh lapangkan masa kita, kita boleh luaskan. Ada cara dia untuk menjadikan masa itu luas. Okey. Baik. Jadi ni dah nak habis, dan sekarang ni selain daripada program-program ni, ada juga convention digital marketing yang bakal berlangsung pada 28, 29 dan 30, ya. Dan sekarang ni road tour scaling up your business sedang berlangsung, semua kelas free, ya. Jadi kalau siapa yang nak tahu pasal ni, sila join community, ya. Community pencari ilmu. Itu nama grup dia, ya. Ni you nak niaga ke you tak nak niaga, tak ada kena mengena dengan community pencari ilmu. Ini kita untuk siapa yang nak cari ilmu lah. Sebab tu orang panggil dia community pencari ilmu. Ya, sebab saya banyak mendapat manfaat daripada coach-coach ni, daripada ilmu-ilmu yang mami belajar daripada diorang semua. Jadi saya menjemput semua yang minat untuk mencari ilmu, jom kita bersama-sama, kita bina ukhuwah. Saya suka dengan pencari-pencari ilmu. Arwah ayah saya pun pencari ilmu, arwah ibu saya pun pencari ilmu. Jadi saya suka berada di kalangan pencari-pencari ilmu. Okey. Jadi tu ada QR code, ataupun you type je dekat tu, http naklah WRE huruf besar huruf kecil Z. Ya. Kalau tak WhatsApp je mami, nanti mami bagi link. Okey. Baik. Ni pesanan penaja lah ni, mami tak tulis pun pesanan penaja. Dan ni last hari ni dah lah. Dah, jangan order lagi dah. Okey. Ada boleh kan macam tu. Minta maaf ya, 24 25 mami dah cakap. Flash sale memang macam ni, dia 2 hari je. Ya. Lepas ni mami nak tidur. Okey, tapi ni Min Cafe sampai hujung bulan. Alfalfa Twin Pack sampai hujung bulan depan. Okey. Jadi ni semua mami amalkan masa mami sakit juga. Kenapa alfalfa? Sebab alfalfa ni dia ada tenaga biovelocity juga. Selain daripada tu, dia memang kaya dengan vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral. Dia kalau vitamin saja, vitamin tu dibantu oleh mineral untuk diserap ke dalam badan, dan dia berfungsi bersama-sama dalam tubuh kita tu. Dia kena ada mineral dan kena ada vitamin. Barulah kena ada cukup dua-dua. Barulah dia bertindak dengan baik. Dia boleh membantu dengan lebih baik. Macam tu. Okey. Jadi itulah ya pesanan-pesanan penaja. Jadi dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Okey. Tudung aku ni tak pernah betul. Okay. Jadi mami ucap ribuan terima kasih kepada semua. Sekiranya anda sedang menjaga seseorang, ingatlah ni pesanan penaja yang terakhir. Buatlah kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, Allah bantu kita. Allah bantu kita masa kita jaga, dan Allah insya-Allah bantu kita selepas tu juga. Macam saya sekarang ni, Allah sentiasa bantu, Allah mendahului kita. Ya, dan ya, bila kita buat kerana Allah, insya-Allah kita, amal kita tu ditulis sebagai ibadah. Itu yang kita nak lah, kan? Jadi kalau apa sekalipun, kan, dan bila kita buat kerana Allah, bersama Allah,
ya, dan mengikut apa sebagaimana yang Allah suruh dan Rasul tunjuk. Jadi insya-Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Okey. Mami nak sebut sikit bahawa kalau kita yang ada di situ, di depan mata kita, maka ia menjadi tanggungjawab kita lah. Ya, itu. Okey, jadi dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All it takes is you and I. Love's equation, our design. Is it gravity, your heart and mine? All I know is the stars have aligned. I could count the ways you lit up my life, but I wouldn't try. Your science I can't describe. Love